Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi di channel Cikgu Suri. Hari ini Cikgu akan berkongsi satu perkongsian untuk subjek pengajian perniagaan. Mana Cikgu menyediakan video untuk subtopik untuk bab kedua, untuk subjek semester kedua ini, bab kedua berkaitan dengan undang-undang perniagaan. Jadi untuk kali ini Cikgu hanya akan menjelaskan dan menerangkan tentang undang-undang kontrak, iaitu anak topik berkaitan dengan elemen-elemen yang terdapat dalam undang-undang kontrak. Jadi untuk maklumat yang lebih lanjut berkaitan dengan topik ini, kita lihat sebentar lagi. Okey anak-anak pelajar, untuk tajuk undang-undang kontrak ini, apa yang Cikgu akan sentuh pada hari ini, pada kali ini adalah berkaitan dengan elemen-elemen yang terdapat dalam undang-undang kontrak. Okey. Sebelum itu kita lihat dahulu apakah objektif pembelajaran untuk kali ini. Diharap para pelajar dapat mentakrifkan apakah yang dimaksudkan dengan akta kontrak dan dapat menjelaskan elemen-elemen yang terdapat dalam kontrak. Okey. Sedikit pengenalan berkaitan dengan undang-undang kontrak. Undang-undang kontrak ini adalah berasaskan Common Law dan dikawal oleh Akta Kontrak 1950 pindahan 1974. Menurut Seksyen 2(H) mentakrifkan, kontrak ialah satu perjanjian yang boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang. Jadi maknanya mana-mana perjanjian yang dikuatkuasakan undang-undang itu adalah dinamakan sebagai kontrak. Kontrak ataupun perjanjian akan melibatkan dua pihak. Satu adalah pihak yang memberi tawaran, yang kedua adalah pihak yang menerima tawaran. Dan kontrak ini hanya akan dianggap sah serta boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang apabila ia mengandungi semua elemen-elemen dalam kontrak. Jadi kita akan lihat apakah elemen-elemen dalam kontrak yang harus dipenuhi sebelum suatu kontrak dibentuk. Antara elemen-elemen kontrak, yang pertama kita ada yang dinamakan sebagai tawaran ataupun offer. Yang kedua kita ada penerimaan, acceptance. Yang ketiga kita ada balasan, consideration. Seterusnya kita ada niat, intention to create legal relation, dan kita ada ketentuan, certainty. Seterusnya yang terakhir kita ada keupayaan, legal capacity. Jadi ini 6 elemen kontrak yang anak-anak pelajar kena ingatlah. Tawaran, penerimaan, balasan, niat, ketentuan, dan keupayaan. 6 elemen kontrak. Kita akan lihat satu persatu untuk setiap elemen ini. Yang pertama kita lihat dahulu apakah yang dimaksudkan dengan tawaran. Tawaran itu berkaitan dengan apa? Menurut Seksyen 2(E) Akta Kontrak 1950, tawaran ditakrif sebagai apabila seseorang menyatakan kesediaannya kepada orang lain untuk melakukan atau menahan diri daripada melakukan sesuatu dengan maksud memperolehi persetujuan orang itu untuk berbuat sesuatu atau menahan diri daripada berbuat
seseorang itu, maka bolehlah orang itu membuat cadangan. Ini bahasa undang-undang, jadi dia agak rumit sedikit untuk difahami ya anak-anak pelajar. Contohnya ya, A membuat tawaran untuk menjual mesin jahitnya kepada B dengan harga ringgit Malaysia 400. Ya, dengan itu A telah membuat satu janji dengan niat untuk terikat di sisi undang-undang sekiranya B bersetuju menerima tawaran tersebut. Itu situasi yang menunjukkan berlakunya tawaran. Jadi ya, apa yang dapat kita simpulkan? Tawaran itu adalah satu janji ya yang dibuat oleh si pembuat tawaran kepada si penerima tawaran dengan niat bahawa tawaran itu akan mewujudkan hubungan yang mengikat di sisi undang-undang apabila janji itu diterima oleh penerima tawaran. Jadi dia ada beberapa keywords yang anak-anak pelajar kena ingat. Tawaran itu adalah satu janji. Ya, janji itu adalah tawaran. Yang mana melibatkan dua pihak, ya, pembuat tawaran dan si penerima tawaran. Kemudian ada niat untuk mewujudkan hubungan yang mengikat di sisi undang-undang. Ya, apabila penerima menerima tawaran. Jadi ingat ya, tawaran itu adalah satu janji yang dibuat oleh si pembuat tawaran kepada si penerima tawaran dengan niat ya untuk mewujudkan hubungan yang mengikat di sisi undang-undang apabila janji tersebut diterima oleh si penerima tawaran. Itu antara keyword yang perlu anak-anak pelajar ingat berkaitan dengan maksud tawaran. Dalam tawaran ini, dia ada beberapa elemen ataupun syarat yang menjadikan tawaran itu sah. Antaranya, satu, tawaran mesti jelas, lengkap dan muktamad. Maksudnya tawaran itu difahami, semua termanya jelas, lengkap dan muktamad. Maksudnya, kalau kamu menawarkan untuk menjual barang, ya barang itu diketahui apakah barangnya, bagaimana keadaan barang tersebut, ya, dan maklumat-maklumat lain berkaitan dengan barang tersebut adalah lengkap. Yang kedua, penerima tawaran harus ditentukan. Kamu buka tawaran itu kepada siapa? Kamu tidak boleh buka tawaran itu secara umum sahaja begitu tanpa menetapkan siapakah yang menerima tawaran, siapakah penerima tawaran tersebut. Contoh, mau jual motosikal. Mau jual motosikal, kamu mau jual dengan siapa? Jadi kena tentukan siapakah penerima tawaran. Yang ketiga, tawaran adalah berbeza daripada pelawaan tawaran. Ya, yang mana di sini contoh-contoh pelawaan tawaran. Ya, contohnya peragaan barang di kedai layan diri itu adalah pelawaan tawaran sahaja. Ya, lelongan pun adalah pelawaan tawaran. Edaran ataupun iklan juga merupakan tawaran, pelawaan tawaran, dan jualan melalui katalog juga adalah pelawaan tawaran. Yang mana di sini nak pelajar kena tahu ya, pelawaan tawaran itu hanyalah mempelawa individu untuk membuat ataupun mempertimbangkan tentang tawaran. Ya, tapi dia tidak berniat untuk mengikat di sisi undang-undang. Boleh faham ya setakat ini? Seterusnya untuk tawaran ini ya, dia ada beberapa sebab mengapa tawaran itu boleh ditamatkan. Ya, antaranya, satu, pembuat tawaran membatalkan tawaran sebelum si penerima menerima tawaran tersebut.
Yang kedua, berlakunya penolakan tawaran daripada penerima tawaran. Ya, si penerima tidak setuju dan menolak tawaran, maka tawaran itu akan ditamatkan. Okey, seterusnya luputnya tarikh tawaran. Ya, para pelajar kena ingat ya, suatu tawaran dia tidak terbuka selama-lamanya. Dia ada tempo yang ditetapkan. Apabila sampai tempo tersebut dan sekiranya masih belum berlaku penerimaan, maka tawaran itu boleh ditamatkan. Okay. Dan yang terakhir, berlakunya kematian ataupun ketidaksiuman si pencadang, yang mana pencadang di sini bermaksud adalah si pembuat tawaran. Okey, tiba-tiba semasa tawaran itu dibuka, berlaku kematian ataupun tiba-tiba si pembuat tawaran menjadi tidak waras, maka tawaran itu boleh ditamatkan. Okey. Okey, itu untuk tawaran. Sekarang kita akan lihat pula berkaitan dengan penerimaan. Ya, apakah yang dimaksudkan dengan penerimaan? Menurut Seksyen 2(B) Akta Kontrak 1950, ya, penerimaan berlaku apabila orang kepada sesiapa cadangan itu dibuat menyatakan persetujuan dengan cadangan itu, maka bolehlah dikatakan bahawa cadangan itu diterima. Okey, mana maksudnya di sini sesuatu cadangan bila diterima adalah menjadi janji. Okey, itu yang dimaksudkan dengan penerimaan menurut Akta Kontrak 1950. Okey, jadi di sini ya ada beberapa ya keadaan yang berlaku ya, yang mana menunjukkan penerimaan itu berlaku. Okey, satu, penerimaan mesti dibuat semasa tawaran dibuka. Kalau kamu lihat masa tawaran tadi ya, masa cikgu terangkan tentang elemen tawaran, dia ada tarikh luput. Ya, sebab salah satu sebab penamatan tawaran ialah luputnya tarikh. Sebab itu penerimaan mesti dibuat semasa tawaran masih terbuka. Okay, yang kedua, sebaik sahaja adanya penerimaan, maka dikatakan kontrak telah wujud. Okey, yang ketiga, ya, penerimaan merupakan penyataan persetujuan kepada syarat-syarat yang terkandung dalam kontrak. Maknanya apabila berlaku penerimaan, individu ataupun penerima itu dikatakan telah bersetuju dengan semua syarat yang terdapat dalam kontrak. Okey. Ini pula adalah berkaitan dengan elemen ataupun syarat-syarat penerimaan. Okey. Satu, penerimaan kenalah jelas, mutlak dan tidak bersyarat. Ya, penerimaan itu kena jelas. Jelas maksudnya bukan samar-samar. Ya, difahami. Dan tidak bersyarat itu maksudnya si pembuat tawaran tidak menetapkan sebarang syarat untuk si penerima menerima tawaran yang dibuat. Okey, yang kedua, penerimaan mesti dibuat secara biasa dan munasabah. Ya, kecuali jika pembuat tawaran menetapkan cara penerimaan. Yang ketiga, suatu penerimaan yang dibuat mesti dikomunikasikan. Ya, maksud dikomunikasikan itu adalah si penerima kena menyatakan sama ada menerima atau menolak tawaran. Ya, mesti memberi tahu si pembuat tawaran sama ada menerima atau menolak. Ya, penerima tawaran tidak boleh menyatakan dalam hati saja tanpa memaklumkan kepada si pembuat tawaran. Okey, seterusnya mesti dibuat dalam jangka masa yang munasabah.
ya, mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Apabila penerimaan dibuat selepas tempoh, maka dikatakan kontrak tidak wujud. Okey. Dan yang kelima, penerimaan ya tidak akan dibuka untuk selama-lamanya lah, ya. Macam yang cikgu cakap tadi, kena dibuat dalam tempoh yang telah ditetapkan. Okey, seterusnya, suatu penerimaan adalah lengkap sebaik sahaja pembuat tawaran mengetahui dan menerimanya. Okey, jadi penerimaan itu dikatakan lengkap sekiranya si pembuat tawaran telah mengetahui dan jadi itu antara 6 elemen ataupun syarat-syarat yang akan menunjukkan ya penerimaan berlaku. Okey. Terdapat beberapa jenis penerimaan yang tidak perlu dikomunikasikan. Okey. Jadi di sini ya dia ada beberapa situasi ataupun beberapa jenis ya. Satu yang dinamakan sebagai penerimaan dengan penunaian syarat. Okay, apa yang dimaksudkan dengan penerimaan dengan penunaian syarat ialah dia merupakan tawaran yang ditujukan kepada orang ramai. Okay, yang mana tawaran ini dikatakan lengkap, ya, penerimaan dikatakan lengkap apabila si penerima melaksanakan syarat-syarat yang terdapat dalam tawaran. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kaedah kos terpakai. Kaedah kos terpakai adalah situasi dikatakan lengkap, ya, penerimaan dikatakan lengkap apabila penerima mengepos, ya, bukan mengepis, mengepos surat penerimaannya. Ya, sebaik sahaja si penerima mengepos, ya, dia pergi pejabat pos, dia pos surat penerimaan itu, maka dikatakan penerimaan telah dibuat. Nah, itu adalah kaedah kos terpakai. Tidak perlu dikomunikasikan. Okey, dan yang ketiga adalah jualan lelong. Okey, situasi jualan lelong berbeza, ya, sebab jualan lelong, ya, apabila si pelelong menjatuhkan tukul kayu sahaja, maka penerimaan dikatakan telah dibuat. Iaitu bagi jualan lelong lah. Jadi ini 3 situasi yang mana penerimaannya tidak perlu dikomunikasikan. Okey. Okey, seterusnya, ya, elemen seterusnya yang akan kita lihat adalah berkaitan dengan balasan. Okey, balasan adalah elemen yang ketiga dalam kontrak. Okey, apa itu balasan? Menurut Seksyen 2(D) Akta Kontrak 1950, ya, menurut kehendak pembuat janji, apabila penerima janji atau siapa sahaja yang telah membuat atau menahan diri dari membuat sesuatu atau membuat atau menahan diri dari membuat sesuatu, maka perbuatan atau penahanan diri itu atau janji itu disebut sebagai balasan untuk janji. Itu maksud balasan berdasarkan akta kontrak. Okey, jadi di sini balasan itu, ya, dengan kata mudahnya adalah harga yang dibayar oleh sesuatu pihak untuk membeli janji atau perbuatan pihak yang lain. Okey, terdapat beberapa elemen dalam balasan. Ya, satu, balasan mesti mempunyai unsur timbal balik, iaitu pihak-pihak pembuat janji mempunyai balasan masing-masing. Okay, contohnya si A jual jam kepada si B dengan harga 600. Ya, jadi si A beri jam kepada si B, jual jam kepada si B, dan si B bayar harga jam tersebut sebanyak 600 kepada si A. Jadi itu menunjukkan balasan. Ya, perlu ada unsur timbal balik.
Yang kedua, tidak semestinya datang daripada penerima janji. Okey, balasan boleh datang daripada sesiapa sahaja. Ya, tidak semestinya si penerima janji sahaja yang boleh memberi balasan. Okey, kemudian balasan lampau adalah sah di sisi undang-undang. Balasan lampau ini adalah maksudnya balasan-balasan kontrak ataupun perjanjian yang telah berlaku dahululah, ya. Balasan itu masih boleh diterima. Okey, yang keempat, balasan juga tidak semestinya berpadanan. Berpadanan maksudnya balasan yang diberi itu tidak semestinya sama nilai dengan apa yang ditawarkan, tetapi atas persetujuan kedua-dua pihak. Kalau kedua-dua pihak bersetuju, ya, contoh jual jam dengan harga 500 yang diterima, maka dikatakan berlakunya kontrak dan balasan itu adalah sah. Dan seterusnya, balasan kena sah di sisi undang-undang, tidak melanggar undang-undang. Nah, itu antara elemen-elemen yang terdapat dalam balasan. Okey. Perjanjian tanpa balasan dikatakan batal kecuali, ini pengecualian untuk perjanjian tanpa balasan. 1. Perjanjian bertulis yang dibuat atas dasar kasih sayang semula jadi antara pihak yang mempunyai hubungan karib. Ini dikatakan perjanjiannya boleh diterima sekiranya tidak terdapat balasan. Masih dikira sah. Yang kedua, perjanjian untuk memberi pampasan secara sukarela kepada penjanji ataupun secara paksa oleh undang-undang. Ini juga adalah pengecualian untuk perjanjian tanpa balasan. Dan yang ketiga adalah perjanjian bertulis untuk membayar hutang lapuk. Kiranya terdapat perjanjian secara bertulis, untuk membayar hutang lapuk. Hutang lapuk adalah hutang yang telah lama tidak dilangsaikan, maka dia dikecualikan daripada perjanjian tanpa balasan. Dia pengecualian. Maksudnya dia tidak perlu ada balasan. Jadi ini 3 situasi perjanjian tanpa balasan. Seterusnya anak-anak pelajar, elemen yang seterusnya adalah elemen niat. Jadi elemen yang keempat untuk undang-undang kontrak adalah niat. Apakah yang dimaksudkan dengan niat? Sebuah perjanjian antara dua pihak menjadi satu kontrak yang sah apabila dapat membuktikan bahawa wujudnya niat. Niat untuk mengadakan hubungan yang mengikat di sisi undang-undang antara kedua pihak yang terlibat. Dua perkara yang perlu diambil kira untuk memastikan sama ada sesuatu niat itu mengikat atau tidak di sisi undang-undang ialah, di sini dia ada 2 situasi lah. Kalau perjanjian keluarga ataupun domestik, ini dikira sebagai perjanjian yang tidak mengikat. Dan yang kedua berkaitan dengan perjanjian perniagaan. Perjanjian perniagaan dia mengikat di sisi undang-undang. Elemen yang kelima adalah ketentuan. Sesuatu kontrak yang sah perlu mengandungi peruntukan yang nyata dan tentu, tidak samar-samar. Maknanya kontrak yang akan dibuat perlu jelas, perlu nyata, tidak ada bahasa ataupun perkataan yang samar-samar yang menukarkan pemahaman kedua-dua pihak yang berkontrak. Perjanjian yang maksudnya tidak tentu ataupun samar-samar adalah batal. Yang mana dia ketidaktentuan ini kita boleh lihat daripada 2 aspek lah.
Satu, apabila bahasa yang digunakan itu adalah kabur dan samar-samar. Yang kedua adalah apabila berlakunya kegagalan untuk mencapai perjanjian terhadap perkara pokok ataupun syarat utama perjanjian. Maka dikatakan apabila berlakunya dua keadaan ini, maka dikatakan berlakunya ketidaktentuan dalam kontrak yang dibuat. Okey, seterusnya, elemen yang terakhir dalam undang-undang kontrak adalah keupayaan. Ya, keupayaan ini adalah kelayakan seseorang untuk memasuki kontrak. Ya, iaitu seseorang yang berkontrak mesti bersetuju untuk menerima kewajipan dan berfikiran waras serta dapat memahami terma kontrak dan kesan kontrak yang dimasuki. Itu yang dimaksudkan dengan keupayaan. Ya, kelayakan seseorang ataupun individu itu untuk memasuki sesuatu kontrak. Jadi, apakah kelayakan-kelayakan tersebut? Ya, ataupun elemen dalam keupayaan ini, ya, yang mana kelayakan yang pertama adalah individu yang berkontrak itu perlulah dewasa. Dewasa di sini berumur antara 18 tahun, ya, mengikut Akta Umur Dewasa, ya, 1971. Ya, yang kedua, kena berakal sempurna. Berakal sempurna maksudnya individu itu waras, ya, memahami dan boleh membuat pertimbangan terhadap kontrak yang dimasuki. Okey, dan yang ketiga, tidak hilang keupayaan untuk membuat kontrak. Maksudnya tiada halangan dari segi undang-undang. Maka kiranya tiada halangan, maka individu itu dikatakan layak untuk mengadakan kontrak. Ya, hilang kelayakan contohnya banduan. Yang dikenakan hukuman. Dalam tempoh hukuman dia tidak layak untuk berkontrak. Ya, individu yang dibuang negeri pun dia tidak layak untuk berkontrak, ataupun individu yang dilucutkan kewarganegaraannya, ya, dari undang-undang adalah tidak layak untuk mengadakan kontrak. Okey, itu antara situasi yang menyebabkan individu itu hilang kelayakan untuk berkontrak. Jadi ada 3 elemen keupayaan ataupun syarat-syarat yang melayakkan seseorang untuk berkontrak. Okey. Ini pula adalah berkaitan dengan pengecualian bagi seseorang yang 18 tahun, ya, di bawah 18 tahun untuk berkontrak. Cikgu terlupa, ya, seseorang di bawah umur 18 tahun untuk berkontrak. Ya, ada pengecualian lah untuk beberapa situasi. Satu adalah disebabkan oleh kontrak keperluan hidup, ya, kontrak untuk mendapatkan makanan, ya, keperluan-keperluan hidup itu dibolehkan bagi individu yang berumur 18 tahun ke bawah. Okey. Yang kedua, kontrak beasiswa. Kontrak beasiswa boleh dimasuki oleh semua individu yang berumur 18 tahun ke bawah. Okay, dan yang ketiga, kontrak insurans. Kontrak insurans boleh juga dimasuki bagi individu yang berumur 18 tahun ke bawah dengan persetujuan orang tua. Ya, dengan adanya persetujuan daripada ibu bapa lah. Ini 3 pengecualian bagi individu yang berumur di bawah 18 tahun untuk berkontrak, untuk mengadakan kontrak lah. Satu, disebabkan oleh keperluan hidup. Yang kedua, disebabkan oleh beasiswa. Dan yang ketiga adalah untuk insurans. Okey, jadi anak-anak pelajar, itu antara 6 elemen kontrak. Ya, 6 elemen yang terdapat dalam kontrak. Ya, yang pertama kita ada tawaran. Okey, kemudian yang kedua kita ada penerimaan. Okey, kemudian yang ketiga kita ada balasan. Keempat kita ada niat. Kelima kita ada keupayaan. Dan keenam kita ada ketentuan. Okey, jadi apa yang penting untuk elemen-elemen kontrak ini? Anak-anak pelajar kena tahu apakah maksud setiap elemen.
ya. Kemudian kena tahu elemen ataupun syarat yang terdapat dalam setiap elemen. Ya, kalau anak-anak belajar perasan tadi untuk elemen tawaran, ya, dia ada elemen tawaran. Ya, kemudian penerimaan pun dia ada elemen penerimaan. Balasan pun dia ada elemen balasan. Niat, cikgu rasa kemudian apa lagi yang ada elemen keupayaan tadi pun dia ada elemen keupayaan. Jadi apa yang perlu anak-anak pelajar berikan tumpuan adalah kepada elemen-elemen tersebut dan syarat-syarat yang terdapat dalam setiap elemen. Okey, jadi sampai sini sahaja perkongsian cikgu untuk kali ini. Ya, terima kasih. Jumpa lagi. Ya, semoga video ini bermanfaat kepada anak-anak pelajar untuk memahami tentang anak topik elemen kontrak di bawah undang-undang kontrak. Okey, teruslah ke channel cikgu, ya, untuk melihat perkongsian-perkongsian lain, ya, untuk subjek pengajian perniagaan. Boleh sharekan channel cikgu ini dengan rakan-rakan yang lain, ya. Boleh like, share dan subscribe channel cikgu untuk membolehkan cikgu terus menghasilkan video-video untuk manfaat anak-anak pelajar semua. Okey, jadi sampai di sini sahaja. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye.